wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita kembali menyambung tadabbur surah Al-Mulk, surah yang ke-67 dalam Quran, pada ayat yang ke-12 lah ini, 12 hingga insya-Allah 14. Baik. Jadi sebelum kita mulakan ayat ini, insya-Allah kita terjemah dan kita lihat apa faedah-faedah yang kita boleh perolehi daripada makna-makna yang dan kalimah yang Allah pilih dalam ayat tersebut. Ayat ini yang Allah pilih untuk wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi panduan kepada kita semua sampailah hari kiamat lah. Baik, jadi Quran ni adalah satu kitab yang diwajibkan untuk semua umat Islam, dituntut untuk kita semua umat Islam beriman dengannya. Jadi cara beriman itu perlulah dengan adanya wasail atau wasilah-wasilah, iaitu cara-cara dan medium-medium yang diperlukan untuk kita usahakan supaya dapat benar-benar ia menjadi panduan hidup kita semua umat Islam. Sebagaimana juga handphone yang ada ni, dia ada wasilah yang mencapai kepada matlamat, boleh kita gunakan dengan baik, kan? Begitu jugalah semua, termasuklah yang terutama sekali panduan hidup kita, iaitu Quran ini, iaitu perlulah kita, Allah mula dengan wahyu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya diwajibkan untuk kita semua apa? Baca dia. Jadi baca ni adalah satu cara pendekatan ataupun disebut medium lah untuk manusia dapat manfaat daripada sesuatu daripada Quran ni. Dan kemudian dalam ayat lain lagi, utlu, Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab, tilawah. Jadi tiga benda ni semua dua dulu yang kita tentang Quran ni yang patut kita tahu. Quran ni dituntut untuk kita apa? Baca, kita boleh sebut juga qiraah lah. Qiraah. Jadi perintah dia Allah sebut dalam surah berapa? 96 ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tidak kalau siapa mengaku muslim, dia mukmin, mesti apa, dia ada hidup dia mesti dia sentiasa suka untuk baca Quran ni. Dan yang kedua, dalam ayat yang lain Allah kata utlu, disebut tilawah. Yang ini juga ada dalam surah, beberapa surah. Dalam surah 29 ayat 45, ini perintah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah. Jadi makna dia sama, baca dan baca. Beza sikit, iaitu baca yang ini lebih berat daripada baca yang pertama. Tilawah ni baca dia lebih berat daripada yang pertama. Tilawah ni umpama kita baca satu buku yang penting, mustahab, undang-undang, contohnya, kan? Jadi kita baca dia tujuan apa? Bukan sekadar nak baca, tapi nak tahu sesuatu supaya dapat ikut perintah. Itu disebut tilawah. Tilawah itu maksud dia. Bila kita kata nak tilawah Quran bukan baca je, itu qiraah, baca saja sedap alunan ni. Tapi disebut tilawah ni baca untuk faham, supaya boleh ikut apa yang kita baca. Itu nama dia tilawah. Sebab itulah Allah kata lagi dalam yang sama ni, orang yang aku beri kitab, allazina atainahumul kitab. Itu dalam surah 2 ayat 121. Ni dapat tak surah ni? Penting ni kita buka, cuba tengok ni surah 91 tahu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Muka surat saya tak tahu lah. Tapi nombor surah ni, surah yang ke-96, buka ayat pertama lagi. Kita semua tahu, bahkan kita selalu ramai yang hafal kot. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama. Dalam yang ini 29 ayat 45 ni rujuk surah Al-Ankabut.
Muka surat berapa? Siapa tahu? 401, bukan muka surat 401. Kata silap saya dia bahagian bawah sekali kan? Ayat tu bahagian bawah. Ayat bahagian bawah sekali. Itu utlu. Utlu ni maknanya ittiba, ikut. Ittabi'u maksudnya. Makna yang semakna dengan makna tilawah ni adalah ittiba. Ittiba. Apa makna ittiba? Ikut. Ikut. Baca ni tujuan kita nak supaya kita boleh ikut apa kita baca tu. Ni nama dia tilawah. Ittiba. Jadi Allah perintah untuk utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada apa? Panduan ni, kitab ni. Kitab ni, iaitu Quran. Kemudian wa aqimis solah. Antara praktikal utama selepas baca Quran apa dia? Kita nak apply dia dalam solat kita. Sebab itulah solat ni diwajibkan baca induk Quran. Apa induk Quran? Tak baca ni bukan solat. Surah Fatihah. Surah Fatihah tu induk Quran. Semua cerita Quran simpulan dia dalam surah Al-Fatihah. Jadi nak faham surah Fatihah, kena tahu macam mana? Kena hurai dengan apa? Ayat selepas tu lah, surah-surah lain tu menerangkan apa? Ringkasan dia, seluruh Quran tu dalam surah Fatihah, ringkasan dia. Tapi nak tahu detail, kena buka surah-surah lain, baru tahu apa yang dimasukkan dalam surah Fatihah tu dengan detail lebih jelas. Sebab itu wajib untuk semua orang dalam solat. Apa dia? La solata liman lam yaqra' bi Fatihah. Nabi kata tidak sah, tidak ada solat bagi siapa yang tak baca surah Fatihah. Mesti. Sebab itulah minimum orang Islam baru masuk Islam, apa minimum dia kena hafal? Surah Fatihah. Wajib. Minimum apa? Suruh dia hafal surah Fatihah dulu. Dan surah Fatihah ni surah yang agung, yang mana mudah semua boleh sebut kan. Orang Islam, bukan Islam pun tentu ada ramai yang dah hafal surah Fatihah. Itu istimewa surah ni. Jadi wajib untuk kita baca. Dan sebab itu Allah kata dalam ayat ni, ciri-ciri orang mukmin yang sebenar apa dia? Buka surah Al-Baqarah ayat 121 pula. Muka surat 19. Cari ayat dia, allazina atainahum kitab tu. Mula dengan tu. Muka surat 19 tak silap ayat yang kedua kan? Daripada ayat pertama, ayat kedua. Cuba. Baris yang ketiga. Barisan ketiga. Jadi Allah mula dengan ayat tu apa dia? Allazina atainahumul kitab. Siapa tu? Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang kami berikan mereka kitab, ciri-ciri dia yang beriman ni apa dia? Yaslunahu haqqa tilawati. Yatlu, walaupun guna perkataan yatlu. Mereka baca, mereka tilawah dengan inilah sungguh-sungguh. Dengan apa? Haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Bukan bacaan main-main hanya untuk baca ritual saja, tak, tapi untuk ikut perintah. Dan juga termasuklah dengan jaga qiraah kita ni, baca dengan bacaan yang sepatutnya sebagaimana yang diturunkan wahyu tu Tak boleh juga kita buat qiraah baru, kan? Ikut lenggok-lenggok Jawa kita ke suku-suku langgam, tak boleh tu. Itu ada benda ni adalah tidak dibenarkan antaranya. Jadi itu termasuk, itu dari segi ini, dan juga dari segi perintah itu. Kita tujuan kita baca untuk ikut perintah Allah. Sebab itulah Allah kata ulaika yu'minu nabi, kan? Allazina atainahum kitab, orang yang sepatutnya orang Islam yang Allah dapat kitab Quran ni, dia syukur dapat petunjuk ni, dia buat apa? Dia sungguh-sungguh baca, nak faham. Dan Allah kata apa? Ulaika yu'minu. Itulah orang yang beriman. Itulah orang beriman dengan Quran. Kemudian wa may yakfur bihi, dan siapa orang, sedangkan orang yang ingkar dengannya, iaitu di sebalik sikap dia tadi. Dia tak buat baca dengan betul-betul bacaan. Dia tak baca Quran macam dia baca buku teks sekolah, kan? Siap nak tahu apa ni, takutlah gagal exam. Tapi Quran dia tak buat macam tu. Itu bukan orang yang beriman dengan Quran. Siapa yang akan ni? Ayat ni cakap, Allah kata ulaika yu'minu nabi. Kemudian terus wa may yakfur bihi. Apa kaedah dia? Bila ada satu benda yang berlawanan ni, maknanya apa? Dia masih lagi dengan tajuk yang sama.
Iaitu apa? Wa may yakfur bihi, apa dia mafhum mukhalafah dia? Mafhum mukhalafah dia apa? Dia tak baca dengan baca yang sebenar-benarnya, dia orang yang yakfur bihi, ingkar dengannya. Fa ulaika humul, itu orang rugi. Dia dapat Quran ni sepatutnya kalau dia beriman sungguh-sungguh dia letakkan hak bacaan Quran ni. Tapi tengok dia dapat buku lain, sungguh-sungguh dia letakkan hak bacaan buku tersebut. Sedangkan penulis ni siapa? Orang yang Allah cipta juga. Sungguh-sungguh kan. Tapi bila dapat dengan pencipta semua makhluk ni, dia tak letakkan hak yang sepatutnya. Agak-agak macam mana? Ada masalah dalam iman dia. Dia kata dia beriman, tapi bagaimana dia dengan Quran? Jadi kita kena renung ayat ni. Penting. Jadi faulaika humul khasirun. Orang macam ni Allah kata orang yang rugi. Dan yang ketiga hak Quran apa dia? Kita dah baca, kita dah tilawah ni, usaha untuk faham ni ikut, dan satu lagi tak cukup lagi ni. Nama dia tadabbur. Tadabbur. Apa dia tadabbur ni? Secara ringkasnya menghayati makna dia untuk apa? Dalam jiwa kita. Iaitu merenungi makna dia dan renung apa yang kita dah buat, renung muhasabah diri dengan apa yang kita baca. Jadi tadabbur sebab tu dia ada tadabbur ni, ada beberapa ayat dalam Quran. Ada sebenarnya ada 4 ayat tentang tadabbur ni dalam Quran. Ini perintah besar juga antaranya. Jadi pertama, kedua, ketiga. Yang ini lagi besar celaan dia daripada Allah antaranya. Dalam Quran ada beberapa ayat yang cerita tentang tadabbur ni. Pertama ayat untuk orang munafik. Munafik antara pendapat lah, iaitu surah 4 ayat 82 surah An-Nisa, dan juga surah 47 ayat 24 surah Muhammad. Ayat ni dia cela orang-orang yang dia Muslim, tapi Allah dia ni munafik apa? Dia antara dua, antara iman dan kufur. Jadi Allah kata kepada orang ni, afala yatadabbaruna al-Quran. Buka surah 4 ayat 82 dulu. Allah tanya kepada mereka, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapakah mereka tak mahu renungi Quran sungguh-sungguh? Letakkan hak Quran ni macam ni, baca tujuan untuk ikut. 91 ayat muka surat 91 surah An-Nisa. Dia Allah tanya kepada orang macam ni, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapakah mereka tak mahu sungguh-sungguh renungi Quran ni, teliti Quran ni? Walau kana min indi ghairillah. Kalaulah bukan Quran tu daripada wahyu daripada Allah, Quran ni dari tulisan orang lain, kan? La wajadu fihi ikhtilafan katsira. Pastilah mereka akan dapati banyak kesilapan dalam Quran ni. Banyak ayat yang bertentangan dan sebagainya, tapi tidak bagi kitab Allah ni. Semuanya mendatangkan kebaikan yang besar bagi pembacanya yang baca sungguh-sungguh. Pasti dapat faedah. Yang kedua, Allah kata dalam ayat surah 47 ayat 24 ni. Ini muka surah apa ni? Surah Muhammad. Tulis dalam tu kan. Nanti balik boleh rujuk balik. Jadi ingat, ni antaranya fokus dia untuk 509. orang munafik. 509. Ayat 509. Muka surat 509. Tengah-tengah ayat. Sama ayat dia bukan sama. Mula dengan perkataan yang sama. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tak mahu merenungi ayat-ayat Quran ni sungguh-sungguh? Kemudian ala qulubin aqfalwa, ataupun hati mereka ni dah tertutup, terkunci. Hati dah rosak. Baca Quran ni tak dapat apa-apa faedah. Jadi ini pertama. Jadi perintah apa? Tadabbur. Allah terpelak golongan yang begini yang dah lama Muslim ni, tapi tak faham pun panduan dia sendiri. Ini masalah besar. Umat Islam panduan dia itu, tapi dia sendiri tak tahu. Ini masalah besar bagi umat itu sendiri. Jadi Allah tanya golongan yang ini. Yang kedua, kepada orang-orang yang bukan Islam, yang jauh, tapi dia boleh dapat Quran ni. Sebab Quran ni untuk hudan linnas, untuk semua, bukannya hanya untuk
golongan tertentu sahaja. Jadi ini dalam surah 23 ayat 68. Awalam yadabbarul qaul. Ada tak? Kalau salah surah 21. Kalau bukan Surah 23. betul eh? 23 ayat 68. 346. Jadi bagi orang-orang yang 346. kafir, ini untuk orang siapa? Ini munafik, ini orang kafir. Orang yang bukan Islam jauh. Sedangkan mereka tahu, mereka boleh tahu juga tentang panduan kita ni. Jadi tidakkah mereka pernah renung ucapan perkataan-perkataan kami ni daripada Quran ni, wahyu ni, atau dah datang sesuatu yang sama macam ni daripada nenek moyang mereka? Ada tak? Tak ada. Tak ada satu pun kitab yang sama macam Quran, sama, tak ada. Ni yang ayat ni cerita tentang kepada golongan orang-orang yang kafir. Dan yang kedua, surah 38 ayat 29. Surah Sad ayat 29. Ini beberapa ayat untuk kita apa orang kata, fahami pentingnya tiga benda ni untuk kita buat dengan Quran. Kita kena apa? Baca Quran, tilawah, fahami dia dan masukkan dalam jiwa kita, tadabbur. Serapkan dalam jiwa kita dengan cara apa? Tadabbur. Ulang ayat yang sama, tak apa. Memang macam tu. Cuba ulang ayat yang sama yang kita dah, surah yang kita dah hafal. Selama ni kita hafal tapi tak pernah rasa apa-apa surah tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baca, hafal, lancar. Relax je. Boleh gelak-gelak je. Sedangkan tu cerita pasal apa? Kiamat tu. Jadi kenapa tadabbur? Tadabbur. Ini cara dia. Sebab tu Allah cerita tadabbur ni berkaitan dengan apa ni? Ni hati, qalb. Inilah untuk menghidupkan hati. Nak hidupkan hati kita. Sebab tu sekarang ni kita nak kena tadabbur sikit, ringkas tentang makna dan faedah mungkin kita boleh dapat daripada ayat surah Al-Mulk yang kita hafalkan ni. Dan selalu kita baca kan sebelum tidur kan. Kita tengok ayat yang ke 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik. Jadi dalam surah Al-Mulk ni, ayat yang ke-12 ni adalah satu, orang kata, slot barulah. Setelah Allah ceritakan tentang ciptaan dia yang hebat, tujuan Allah manusia ini diciptakan pada ayat pertama, kedua, ketiga, tentang langit. Kemudian Allah cerita tentang orang-orang kafir dan juga gambaran neraka. Setelah itu Allah cerita tentang janji Allah pula terhadap orang-orang yang beriman. Cuma ini tak sebut orang beriman, Allah sebut dia apa dia? Antara ciri hati orang beriman tu dia apa? Dia ada innal ladina yakhshawna. Yakhshaw. Dia orang beriman ni hati dia apa? Yakhshaw ni maknanya takut juga. Yakhshaw ni maknanya mereka sentiasa takut. Takut. Takut untuk yakhshaw, takut ada banyak. Jadi takut yang ini takut bukan takut tabi'i, tapi takut dia secara apa dia? Mengenal, ta'rif dengan ta'lim, dengan ilmu, baru wujud rasa ni. Kalau kita kata takut yang biasa ni, tabi'i ni, khauf, takut dengan apa? Tempat tinggi, kan? Takut harimau. Yang ini bukan takut tu, kan? Yang ini bukan takut yang itu dimasukkan. Sebab itu dalam surah yang lain cerita tentang orang golongan yang khasyah ni. Siapakah mereka ni? Dalam surah 38, buka surah 35 Fatir ayat 28. 35 ayat 28.
Cuba tengok. Ayat dia mula kan wa minan nasi wad dawab kan. 437. 437. Muka surat 437. Ayat tu cerita tentang golongan yang yakhshaun ni. Jadi di bahagian tengah ayat tu dia kata apa dia? Innama yakhshallah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi perkataan innama tu telah orang kata mengkhususkan khasyah ni siapa? Hanya ini saja. Innama yakhshallah, sesungguhnya tidak lain hanya yang takutkan Allah. Takut dalam bentuk apa? Yang ini. Bukan takut tabi'in tu. Itu orang kafir pun takut. Harimau siapa tak takut? Semua orang takut. Tapi dia tak takut dengan apa? Azab Allah, takut tak? Tak. Hanya dengan apa? Orang yang dekat berdampingan dengan ilmu yang Allah beri ni, Quran ni, dia akan rasa takut benda tu. Sebab itu innama yakhshallaha min ibadi al-ulama. Hanya orang yang takutkan Allah dari kalangan hamba itu adalah siapa? Orang yang ada ilmu. Ulama ni kita jangan kita jumutkan makna. Disebut ulama maknanya secara umum kita dah pandanglah ulama lah. Tapi secara makna umum dia al-ulama ni daripada wazan alim. Jadi jamak je. Jamak taksir untuk perkataan orang yang berilmu. Jamak dia ulama. Orang-orang yang ada ilmu. Jadi kita maksudnya apa? Oh, dia ulama tak apalah. Adakah ulama je nak kena masuk syurga sebab hanya orang yang khasyatillah je masuk syurga? Jadi kita guna usaha untuk ada ilmu tentang agama kita. Sebab itu ni antara dia ayat yang berkaitan dengannya, iaitu ilmu tentang apa? Ilmu tentang akhirat lah. Buka surah 23. Jadi ini ayat ni kita nak faham dia. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 41. Sekejap. Bukan surah 23 tapi surah Al-Anbiya. Surah 21. Ya, 49. Ya. Surah 21 ayat 49. 326. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Allazina yakhshawna rabbahum, iaitu orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Bil ghaib. Jadi rabbahum ni Allah apa ni? Maksudnya apa? Nak cerita pasal apa ni? Sebab Allah guna rabb, maksudnya nak cerita tentang perbuatan Allah kepada hamba dia. Perbuatan Allah kepada Rabb, af'alullah.
Subhanallah, perbuatan Allah. Dia Allah ni yang beri rezeki, Allah ni yang cipta kita daripada tak ada kepada ada dan sebagainya. Bismillah Rabb itu dia. Sedangkan ayat ni boleh juga kita baca apa? Innal ladzina yakhshawna nallaha bil ghaib. Sama ke tak mana? Kalau guna Allah lain. Bila guna Rabb nak suruh fikir benda ni. Fikirkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kita. Cuba fikirkan. Ya innal ladzina yakhshawna rabbahum. Kemudian bil ghaib. Bil ghaib ni maknanya bi ni boleh kata hal. Maksudnya bila kita kata hal ni apa? Dalam keadaan sendirian. Bukan tanya orang ramai ni baru nampak dia punya ingat Tuhan dia. Tak. Bila dia seorang-seorang pun. Macam dalam hadis yang dinaungi, golongan yang dinaungi kan? Apa dia yang pada hari kiamat nanti Allah menaungi mereka. 7 golongan tu. Antaranya apa? Orang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dia kan, lagi kaya kan. Kemudian dia tolak, dia kata apa? Inni akhafullah, sungguhnya aku takutkan Allah. Yang itu orang yang bersedekah dengan tangannya kanannya kan, sehingga tak diketahui oleh tangan. Itu. Kemudian golongan yang bangun malam seorang-seorang lalu fafadat ainahu, menangis. Kenapa? Ingat kepada Allah ni. Itu 3 golongan tu, antara golongan yang dapat naungan Allah di akhirat nanti. Istimewanya mereka sebab apa ni? Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Itu yang pertama. Ghaib ni juga apa dia? Boleh kata Allah yang maha ghaib. Okay, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Ini ciri-ciri mukmin. Ayat yang ke-3. Surah 2 ayat 3. Jadi ayat yang pertama Allah kata Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran ni kitab yang Allah turunkan menjadi petunjuk kepada siapa? Golongan yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Allah sebut dalam ayat 3 ni. Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Jadi al-ghaib yang dimasukkan di situ ada Al-Quran antaranya. Quran ni cerita semua benda yang ghaib. Neraka ghaib, pahala ghaib, syurga pun ghaib. Dan semuanya, malaikat-malaikat juga ghaib. Jadi itu yang dimasukkan. Orang yang takut dengan Allah ni berilmu dengan apa? Dia belajar hal ni. Rukun-rukun iman itu. Kemudian golongan ini akan kesan dia apa? Pada ayat yang ni 21 ayat 49 ni. Wahum minas sa'ati musyfikun, dan mereka musyfikun terhadap apa? Hari kiamat. Mereka bimbang, takut tentang kematian mereka. Risau apa yang bakal mereka hadapi saat kematian nanti. Persediaan yang bakal mereka cukup tak persediaan yang bakal mereka persiapkan untuk hari kematian mereka. Jadi lahum maghfirah. Jadi golongan yang ini nama dia mukmin. Ini nama dia orang yang mukmin, yang takut kepada Allah ni. Jadi lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, keampunan, wa ajrun kabir, dan ajrun ni apa? Jadi kalau kita kata bahasa mudah yang kita nampak, kalau kita kerja kita suka apa? Upah, ganjaran. Upah ataupun ganjaran, ajr. Sifat hamba Allah ni Allah cipta memang itulah sifat dia. Dia inginkan satu ganjaran. Maka ganjaran yang Allah sebut ni, ganjaran ni kabir. Apa dia ganjaran kabir ni? Syurga lah, yang besar. Iaitu syarat nak masuk syurga kena buat apa? Dapat apa? Keampunan Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebab itulah golongan ini mereka orang yang Allah sebut. Cuba tengok dalam surah 133 yang Allah suruh kita segerakan,
Jadi kita buat kebaikan ni, apa tujuan besar dia? Solat. Surah 3, 133. Dia kena perhatikan balik. Kita buat kebaikan ni apa tujuan? Antara tujuan besar, untuk cari apa? Cari kesempurnaan diri, jadi orang soleh. Yang orang beriman ni adalah orang yang bila dia tersilap, dia apa? Dia sentiasa bimbang kesilapan itu. Dia sentiasa akan mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Jadi sebab apa? Sebab utama seseorang itu dapat masuk syurga dengan rahmat Allah ni. Apa rahmat pertama Allah? Dapat keampunan Allah. Bukan sebab amalan dia banyak sangat, tak. Tapi sebab apa? Sebab dapat keampunan Allah. Jadi lagi banyak kebaikan yang kita buat, tujuannya apa? Untuk menutup keburukan kita sebenarnya. Lagi banyak kebaikan kita usaha, seorang yang usaha untuk buat amal kebaikan ni adalah tujuannya untuk terhapus dosa-dosa dia selama ni yang banyak. Itu tujuan utama. Sebab itu dalam ayat tu 3:1-3 Allah kata apa? Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu untuk cari apa? Dapat apa? Keampunan Allah. Dengan buat apa? Dengan buat sebanyak-banyaknya kebaikan. Tujuan buat baik sebenarnya kita semua ni adalah untuk apa? Supaya segala kesilapan kita apa? Diampunkan Allah. Selamat bertemu dengan Allah. Dan kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kemudian dapatlah syurga. Sebab itulah banyak ayat dalam Quran, lahum maghfirah, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar, syurga Allah. Kemudian kesimpulan daripada ayat ni, mereka takutkan Allah daripada apa? Ghaib. Kenapa? Antaranya kerana keterangan dalam ayat ni juga. Ayat yang ke-14. Jadi Allah sebutkan ayat 13. Wa asirru qaulakum. Sembunyikanlah ucapan kamu, awi jaharu bih, ataupun zahirkanlah. Innahu alimun bidzatis sudur. Semuanya Allah Maha, dia tahu apa? Segala ada apa yang ada dalam dada, apa yang disembunyikan. Apa maksud dia ni? Apa yang besar perintah dalam ayat ni yang kita perlu perhatikan? Bagi orang yang dah buat amal banyak ni, apa yang dia kena tengok dalam ayat ni? Kenapa Allah sebut ni? Sebab ni cerita pasal orang mukmin ni. Apa dia? Jaga ni ikhlas. Ni maksud dia. Jaga keikhlasan hati kita. Buat semua untuk siapa? Bukan untuk kepentingan lain. Sebab apa? Ramai nanti antaranya dalam hadis yang panjang juga, 3 manusia yang pertama akan rasa bakar api neraka ni apa? Yang pertama akan dihisap siapa mereka ni? Pertama, mereka dia seorang yang syahid. Dia perang pada jalan Allah. Dia syahid, dia mati syahid. Lalu Allah pun interview dia, Allah tanya dia, kamu dulu ingat tak apa yang aku dah bagi? Aku dulu berjuang untukmu, aku syahid untukmu. Allah kata apa kat dia? Kadzabta, engkau tipu. Kau buat ni semua sebab apa? Supaya engkau nanti digelar pahlawan. Itu orang mati syahid tu. Yang kedua, seorang yang ada ilmu, dia ajar Quran siang malam, dia ajar orang. Kemudian Allah tanya dia tentang nikmat dulu yang dia buat kebaikan tu. Lalu Allah kata apa? Engkau tipu juga, kadzabta. Kau buat tu semua sebab engkau digelar apa? Ulama, alim, orang yang baik. Maka dia terus diheret dengan mukanya kena bara api dan dihumban dalam api neraka. Kenapa ni? Kerana ikhlas. Hati dia bukan buat tujuan tu. Dan yang ketiga, orang yang suka derma, infak. Lalu Allah tanya dia semua. Aku tak pernah satu benda pun melainkan semua yang aku infak untukmu, dia kata. Kadzabta, engkau tipu. Kau buat ni supaya engkau ni panggil apa? Kau suka untuk digelar dermawan dan sebagainya. Jadi kita jaga-jaga bila kita rasa selesa dengan pujian-pujian tu, bahaya tu. Kena jaga-jaga. Kena, kalau boleh, sebab itulah apa? Sembunyikanlah. Kebaikan besar ni kalau boleh kita sembunyikan. Sebab apa? Hati ni boleh rosak, mudah rosak.
hati manusia ni tak tahan. Ini antaranya Allah kata sembunyikanlah ucapan kamu ataupun bagi Allah sama aja. Sama aja. Orang sangka kamu baik. Kamu buat ni, oh ni orang baik, dia dipuji oleh manusia di dunia. Rupanya di sisi Allah tak. Jadi kita kena jaga benda tu. Jadi ala ya'lamu man khalaq. Ingatlah, dia mengetahui siapa yang dia cipta. Allah kenal dia cipta ni, makhluk yang dia ciptakan ni. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui dengan mendalam. Khabir ni sama macam alim, tapi dia lebih detail lagi. Khabir ni maksudnya kalau seorang tu, contohnya engineering pakar, kita panggil dia mukhbir, orang yang pakar. Khabir ni pakar. Allah maha pakar tentang apa yang kita sembunyikan semua, segala apa. Sebab itu antaranya ya'lamu, Allah kata dalam surah Ghafir, tak salah saya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surah apa lah? Ghafir. Ayat berapa ya? Tak ingat, 16 kan? Surah 40 ayat 16. Mungkin ke lain? Silap. Kita tengok surah Ghafir tu, ada dalam ayat tu antaranya Allah sebut tentang sifat dia yang maha mengetahui. 19. 19. Ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi dia maha mengetahui apa dia? Kha'inatal a'yun ni maknanya lirikan mata. Kita sikit je ada lalu ke mata kita, perempuan ke apa ke, itu semua kita tak boleh tipu. Perkhianatan mata kita pun Allah tahu, walaupun berapa saat je, sekejap je. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Dan semua ni akan dibongkarkan. Di akhirat kelak Allah akan bongkarkan semuanya. Dinyatakan semuanya yang tersembunyi dalam dada kita. Jadi ini patut, peristiwa ni membimbangkan seseorang tu. Dalam surah At-Tariq, ayat 9, Allah sebut yauma tublas sarair. Banyak lagi dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surah At-Taghabun, yaumut taghabun, hari yang dinampakkan segala yang gaib. Jadi semua yang kita rasa gaib hari ni, kan, dosa tak nampak, buat jahat pun tak ada masalah, semuanya lepas. Tapi akan dimunculkan hari akhirat nanti. Dan semua yang kita rasa sekarang ni nampak ni jelas ni, semua ni dengan harta yang ada ni, semuanya akan lenyap pula, dia terbalik. Akhirat nanti terbalik. Semua nanti dia ingat timbunan harta ni nampak, dia rasa seronok sekarang ni. Rupanya semua tu lenyap. Tapi tadi yang dia tak nampak tadi, dosa dia tadi, semuanya akan nampak, dia akan rasa gerun dia tengok. Jadi ini yang patut kita fikirkan bila kita baca ayat ni antaranya. Jadi orang beriman, Allah cerita tentang orang beriman ni, Allah cerita tentang sifat dia ni yang maha sempurna ni dalam hal-hal gaib. Supaya apa? Orang yang beriman jaga apa? Keikhlasan dia, jaga. Dah okey dah ni. Tapi apa? Jagalah hati kita semua supaya apa? Benar-benar amalan kita dilakukan kerana apa? Ikhlasun lillahi ta'ala. Benar-benar itu. Jadi sampai sini dululah untuk malam ni. Nanti ayat yang seterusnya kita akan sambung pada minggu yang seterusnya. Baik. Jadi aku la qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.